Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, anak-anak Ustazah semua sihat ke? Okey, Ustazah harap semua sihat. Okey. Hari ini kita nak sambung pelajaran kita dalam Pendidikan Islam tahun 1 bidang Sirah unit 3 yang bertajuk Kenali Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, anak-anak boleh buka buku teks Pendidikan Islam pada muka surat 122 hingga 124. Mari kita baca dan juga fahami. Okey. Hari ini kita nak belajar tentang keluarga Nabi. Anak-anak tahu ke nama anak-anak Nabi? Anak Nabi ada berapa orang? Pandai, anak Nabi kita ada 7 orang. Okey, jom nyanyi dengan Ustazah. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum. Okey, lagi sekali. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum. Okey, jadi kita mesti hafal nama anak-anak Nabi kita ni. Boleh? Bagus. Okey. Mari kita perhatikan perbualan di antara ayah dan juga anak-anaknya. Ayah, dalam buku ini dinyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Ayah, Nabi Muhammad SAW seorang bapa yang sangat penyayang terhadap anak-anaknya, kan? Okey. Bagaimana Nabi Muhammad SAW bergaul dengan keluarga baginda? Mari kita tengok. Mari baca dan contohi. Okey, Nabi Muhammad SAW seorang yang bertanggungjawab. Nabi Muhammad SAW sering membantu isteri-isterinya melakukan kerja-kerja di rumah dan melayan mereka dengan adil serta lemah lembut. Okey. Nabi Muhammad juga seorang yang penyayang. Setiap kali Nabi Muhammad SAW melihat anaknya Fatimah datang, baginda akan mengucapkan salam dan melayaninya dengan baik. Nabi Muhammad seorang ayah yang penyayang terhadap anak-anaknya. Okey, seterusnya Nabi Muhammad seorang yang sabar, seorang yang penyabar. Baginda pernah memanjangkan tempoh sujudnya ketika solat semata-mata kerana cucundanya Hasan dan Husain memanjat belakang baginda. Daripada peristiwa ni kita nampak Nabi Muhammad seorang yang penyabar. Masa Hasan dan Husain panjat belakang Nabi, Nabi tengah sujud masa tu. Nabi tak terus bangun, tetapi Nabi tunggu sehingga Hasan dan Husain turun daripada belakang Nabi. Ya Allah, betapa sabarnya Nabi, ya. Okey, seterusnya. Nabi seorang yang tegas.
tegas. Macam mana Nabi seorang yang tegas tu? Okay, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, seandainya anaknya Fatimah melakukan kesalahan, dia tetap dihukum. Nabi Muhammad sangat sayang kan pada Fatimah ni, tapi Nabi kata kalau Fatimah ada buat salah, dia tak terlepas daripada kena hukuman. Okay, Nabi sentiasa menegur anak-anak Nabi supaya bersifat dengan sifat-sifat yang baik. Okey. Seterusnya, mari kita baca dan juga fahami cara mewujudkan keluarga bahagia. Macam mana kita nak wujudkan keluarga bahagia? Kita mesti saling sayang menyayangi antara ibu bapa dan juga anak-anak. Begitu juga dengan adik-beradik. Sayang ayah, sayang ibu, sayang kakak, sayang abang, sayang adik. Okey, seterusnya kita mestilah saling membantu. Dalam keluarga kena ada sikap saling membantu. Tolong mak ayah basuh pinggan, sidai baju kan. Tolong kemas meja lepas makan. Betul tak? Jangan harap mak buat seorang-seorang. Kesian kat mak kita kan. Okey, seterusnya saling menghormati. Hormat antara satu sama lain. Okey, seterusnya saling menasihati. Okey, contohnya kalau adik kita buang sampah coklat merata-rata. Tegurlah adik. Adik janganlah buang merata. Buanglah dalam tong sampah. Kan? Tu contohnya kita nasihat adik kita. Okey, seterusnya saling menghargai. Hargailah adik-beradik kita, ibu ayah kita. Contohnya bila tiba hari lahir mereka, ucapkanlah happy birthday to you. Mesti mak ayah kita suka kan? Ataupun buatlah kad hari jadi. Buat simple-simple pun boleh kan? Tu tanda kita ingat dan kita hargai mereka. Contoh je lah tu kan? Okey. Seterusnya, apakah kepentingan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam keluarga? Okey. Kita akan mendapat pahala. Saling mengasihi antara satu sama lain. Kita akan jadi orang yang berdisiplin. Okey, bila kita amalkan sunnah Nabi ni, mesti kita akan menjamin kebahagiaan keluarga kita. Okey, saling mengambil berat dan juga bekerjasama. Okey, rumusannya. Nabi Muhammad SAW ialah contoh terbaik dalam kehidupan berkeluarga. Jadi kita boleh contohi sifat-sifat Nabi Muhammad SAW tadi kan. Nabi seorang yang bertanggungjawab terhadap isterinya, seorang yang penyayang terhadap keluarganya, seorang yang penyabar, dan juga Nabi tegas kalau ada kesilapan yang anak-anak dia buat. Begitu juga mak ayah kita kan. Mak ayah kita tegas kan sebab mak ayah kita sayang kita. Betul tak? Okey, bagus anak-anak Ustazah. Okey, untuk hari ini sebagai tugasan, Ustazah minta anak-anak buat latihan di dalam buku aktiviti pendidikan Islam pada muka surat 126 hingga 128. Seterusnya, anak-anak boleh tulis nama anak-anak Nabi di dalam buku tulis US atau Jawi ataupun di dalam buku tulis pendidikan Islam yang anak-anak ada. Nyanyi, kemudian rakamkan nyanyian tersebut. Okey, macam biasalah bila dah siap latihan, anak-anak boleh hantar kepada Ustazah. Okey. Mari kita lihat satu persatu latihan kita ya. Okey, pada muka surat 126 dia minta
Bulatkan jawapan yang betul. Anak-anak bulatkan jawapan yang betul. Nombor 1. Nabi Muhammad SAW mempunyai berapa orang anak? Tadi awal-awal lagi Ustazah dah nyanyi. Anak Nabi kita ada 7 orang. Berapa? 7. Bulatkan 7. Kemudian tulis di sini 7. Okey. Nombor 2. Salah seorang cucu Nabi Muhammad SAW bernama apa? Hasan dan Husain, betul tak? Cucu Nabi nama Hasan dan Husain. Okey, kat sini ada Hasan dengan Zaid. Okey, kita bulatkan Hasan. Tulis kat sini Hasan. Seterusnya nombor 3. Nabi Muhammad SAW melayan keluarganya dengan lemah lembut ke bengis? Mestilah dengan lemah lembut. Okey, bulatkan dan tulis di sini. Nombor 4. Nabi Muhammad SAW selalu membiarkan isteri-isterinya ke membantu isteri-isterinya? Okey, membantu. Bulatkan membantu. Okey, tulis kat sini membantu. Okey, nombor 5. Kita hendaklah sentiasa menyayangi ke memusuhi ahli keluarga kita? Mestilah menyayangi. Okey, bulatkan menyayangi. Tulis di sini. Bagus. Okey, seterusnya muka surat 127. Cari dan tulis. Okey, cari akhlak Nabi Muhammad SAW bersama dengan keluarga. Okey, Nabi Muhammad SAW seorang yang tegas, sabar, suka membantu. Apa lagi yang anak-anak boleh tengok di sini? Nabi Muhammad SAW seorang yang lemah lembut, penyayang. Okey, selain pada ni boleh masukkan juga ni penyayang, lemah lembut, suka membantu. Kan? Okey, seterusnya. Apakah kepentingan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW bersama dengan keluarga? Keluarga kita akan menjadi keluarga yang bahagia. Kita akan mendapat pahala. Allah sayang pada ahli keluarga yang sentiasa suka membantu, sayang menyayangi, hormat menghormati, kan? Okey. Yang ketiga, mengeratkan hubungan. Bila kita mengamalkan sunnah Nabi bersama keluarga, ia akan mengeratkan hubungan kita dengan ahli keluarga kita yang lain. Okey, seterusnya muka surat 128. Anak-anak kena lukis semula ni bentuk bulan, bentuk matahari, bintang dan juga awan. Okey. Nombor 1, melatih adik bermain pada waktu melayan adik bermain pada waktu petang. Ni sifat sabar seperti Nabi Muhammad, kan? Okey, lukis bentuk awan. Seterusnya, bersalam dengan ayah dan ibu sebelum ke sekolah. Ini sifat penyayang Nabi Muhammad. Okey, nombor 3. Menegur abang yang membuang sampah merata-rata. Ini ialah sikap tegas Nabi Muhammad. Dan yang last sekali, mengemas tempat tidur setiap pagi. Sifat rajin Rasulullah SAW. Seterusnya, anak-anak tulis seperti yang Ustazah tulis ni ya, di dalam buku tulis masing-masing. Okey. Setakat ini dahulu pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe dan komen ya pada channel Ustazah. Okey, Ustazah sayang semua anak-anak murid Ustazah. Jangan lupa siapkan tugasan ya dan hantar pada Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.